Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dihormati al-fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Walaupun malam ni Jabatan Hal Ehwal Agama susung program jelajah Maulid, saya nak ambil ruang daripada program ini untuk terus baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab yang kita bincang bersama. Malam ni kita akan baca kisah ke-43 pada muka surat 381. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bincang pada malam ini mengingatkan kepada kita tentang zaman yang akan kita lalui. Zaman yang sangat getir, zaman yang sangat dahsyat, zaman yang penuh dengan cabaran dan ujian, dan zaman ini dan zaman akan datang tidak mampu kita lalui, melainkan kita mesti mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, kita terus berada di atas perjalanan yang dilalui, yang dilakari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ke-43, kisah Al-Malhamah dan penaklukan Konstantin ataupun Konstantinopel. Pendahuluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang sebuah peperangan yang dinamakan dengan Al-Malhamah. Satu pertembungan, satu pertempuran, satu peperangan yang dahsyat, yang ramai di kalangan pekaji-pekaji menyatakan ia seperti peperangan dunia yang ketiga. Peperangan yang pertama, peperangan dunia pertama telah berlalu. Peperangan dunia yang kedua telah berlalu. Maka ada di kalangan pengkaji menyatakan bahawa Al-Malhamah ialah satu peperangan yang dahsyat dan dianggap sebagai perang dunia yang ketiga. Itu penilaian pengkaji-pengkaji. Bahkan kepercayaan tentang akan berlakunya satu peperangan yang hebat ini juga dibicarakan dalam kitab-kitab yang lampau, kitab-kitab yang lama, kitab Taurat, kitab Injil. Menjadi kepercayaan ajaran Kristian. Waktu filem-filem Hollywood, ada filem-filem Hollywood digambarkan tentang akan berlaku satu peperangan yang membawa kepada kehancuran dunia yang hebat. Tepat tidak tepat, itu hanya penilaian. Tapi mereka juga ada asas
kepercayaan bahawa akan berlaku di akhir zaman satu malhamah, satu pertemuan yang hebat yang terjadi pada akhir zaman, ketika hampir muncul tanda-tanda kiamat, iaitu tanda-tanda kiamat yang besar. Adapun tanda-tanda kiamat yang kecil yang disebut oleh Nabi SAW begitu banyak dah. Banyak dah. Terzahirnya dan merebaknya kejahilan banyak dah. Dah tak? Matinya orang-orang alim. Orang alim ramai mati dah. Kadang-kadang setiap hari kita dengar cerita Habib ni, Syekh ni, Tok Guru ni, Baba ni, ulama ni mati setiap hari. Maka Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Bila para ulama kurang, menggalang ganti ulama baru ni, begitulah ulama hak baru ni tak tarah macam gehok dulu. Banyak kurang, banyak dah. Kadang-kadang ulama zaman ni boleh profesor, doktor pun, doktorah, kuliah ayyuhal kafirun je. Tak, buat kajian PhD, kuliah ayyuhal kafirun. Tapi tok guru zaman dulu ngaji Mekah 15 tahun dah duduk Mekah. Tak, duduk Mekah 15 tahun orang. Bukan bawa orang haji je. Ngaji Mekah tu, baca kitab ni, baca kitab ni, kitab ni habis daripada hak kecil sampai hak besar. Beza dah, ramai para ulama mati. Zahirnya maksiat yang begitu banyak, nyanyian, hiburan, muzik, berbagai-bagai lagi tanda yang kecil yang disebut dalam kitab-kitab tauhid banyak dah. Yang dimaksudkan di sini tanda-tanda yang besar. Antara tanda yang besar ialah keluarnya Imam Mahdi sebagaimana yang pernah kita baca sebelum ini. Termasuk juga tanda yang besar ialah berlakunya malhamah, berlakunya perang itu sendiri. Maka ramai dari orang-orang yang berperang dalam peperangan ini memerangi Dajjal. Kemuncak dia bila perang, akhirnya yang memimpin tentera musuh yang besar ialah Dajjal dan bala tenteranya. Ke atas mereka dan orang-orang yang bergabung kepadanya dari kaum muslimin turunnya Isa bin Maryam. Ketika itulah kemuncaknya. Bila perang besar berlaku, akhirnya ajaran Kristian sehingga hari ini pun dalam buku-buku mereka, dalam tulisan mereka, dalam kitab Bible mereka juga mempercayai bahawa akan turunnya penyelamat. Yang mereka kata akan adanya seorang penyelamat dunia ini. Isa juga. Tapi kita juga Nabi Isa yang menurun, tapi Nabi Isa bersama dengan orang-orang Islam. Orang Yahudi gitu juga menyangka bahawa peperangan antara orang Islam dengan orang Yahudi ni, mereka percaya akan turun seorang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Mereka anggap juga Al-Mahdi, tetapi yang menjadi penyelamat sebenarnya gambaran bagi Yahudi itu ialah Dajjal. Dajjal adalah Yahudi, Islam Nabi Isa alaihissalam. Peperangan ini terjadi antara kaum muslimin dengan Nasrani seperti yang dijelaskan dalam kisah ini. Dan peperangan tersebut akan disusuli dengan penaklukan Konstantin oleh kaum muslimin. Hari ini kota Konstantin ialah Istanbul. Pusat dan kota kerajaan Rom Byzantine. Telah berjaya dibuka di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di zaman yang paling hebat ialah zaman Muhammad Al-Fatih. Dah. Sahabat Nabi mula dah, walaupun tidak berjaya membuka keseluruhannya sampai dah di kemuncak dia, walaupun tidak berjaya berperang sepenuhnya, dimula daripada zaman Nabi lagi nak berjaya buka kota Konstantinopel ni, berjaya nak usaha dah. Nabi hantar tentera zaman peperangan Tabuk, perang Mu'tah,
Akhirnya Nabi wafat. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar pun atau juga badan tenteranya, bahkan pernah menghantar 2 utusan. Nama dia Hisham bin Al-As Al-Umawi rahimahullahu ta'ala, bersama dengan kawan dia. Cerita dia dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir. Malam saya baca cerita bagaimana 2 orang utusan yang dihantar oleh Sayyidina Abu Bakar bertemu dengan Raja Herakles yang memerintah kota Konstantinopel ini. Di Bretoh ni. Zaman Sayyidina Abu Bakar gidah ajak mereka kepada agama Raja Herakles masa tu. Cerita dia panjang tapi saya tak mau baca. Hanya gambarannya cerita bagaimana Raja Herakles telah mengeluarkan satu helaian demi satu helaian yang disimpan oleh penganut-penganut Kristian, padri-padri Kristian semenjak dahulu lagi, tentang lakaran gambar Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, termasuk lakaran gambar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuncaknya bila Raja Herakles tunjuk satu hamparan kain sutra lukisan seorang lelaki, kemuncak dia. Raja Herakles tanya, kamu kenal tak ni? Tanya Hisham bin Al-As bin Al-Hisham bin Al-Hisham bin Al-As Al-Umawi. Tanya Hisham, kamu kenal tak ni? Hisham tengok, kejut. Kejut, serupa muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Herakles tak pernah tengok Nabi. Dan Nabi tak pernah pergi ke kota Konstantinopel. Tapi gambar itu pernah dilukis oleh orang-orang dahulu, padri-padri dahulu, berasaskan kepercayaan dan kefahaman mereka daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka laka rupa Nabi sebagaimana sebutlah kitab mereka, serupa sungguh. Hisham bin Al-As kata, kami tengok muka tu kami kenal dah. Muka siapa? Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebab tu Raja Herakles kata dah. Raja Herakles bila berjumpa dengan Hisham bin As, Hisham bin As kata, kami akan berjaya menakluki kota kamu ini sebagaimana yang pernah disebut oleh Nabi kami. Tapi Raja Herakles tanya, musmayang macam mana? Kaifa salatukum wa siyamukum? Bagaimana sembahyang kamu dan puasa kamu? Sebab orang yang berjaya membuka kota Konstantinopel ni, siang dia berpuasa, malam mereka bertahajud. Ni orang kuat. Siapa yang berjaya membuka kota Konstantinopel? Ialah Sultan Muhammad Al-Fatih, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentera yang paling hebat ialah tentera yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Amir yang hebat ialah Amir yang berjaya membuka kota Konstantinopel. Tapi masa Nabi sebut kota Konstantinopel ini di bawah penguasaan kota kerajaan Rom Byzantine, maka akhirnya berjaya dibuka di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Hari ini orang panggil Istanbul. Berasaskan hadis ini akan berlaku satu zaman semula Istanbul akan dikuasai oleh musuh Islam semula. Musuh Islam ni akan berkuasa di setiap penjuru dunia Islam, termasuk kota Konstantinopel yang tinggalnya Mekah, Madinah dan beberapa tempat aja. Maka ketika itulah hadis kita bincang dah, Imam Mahdi munculnya. Imam Mahdi akan bawa tentera yang hebat menentang dan nak buka kota Konstantinopel yang kedua. Jaya dah sekali pertama, akan berjaya membuka kali yang kedua. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maq aw bidabiq fayakhruju ilayhim jayshun min al-madinati min khiyari ahli al-ardi yawma idzin فإذا تصافوا قالت الروم
خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام خرجت فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لم ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak terjadi hari kiamat sehingga Rom ke satu tempat nama dia A'maq ataupun Dabiq, akan ada penjelasan dia nanti. Lalu keluar kepada mereka bala tentera daripada Madinah. Ini kita cerita dah sebelum ni tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi dilantik menjadi pemimpin dekat Kaabah, kemudian bawa orang daripada Mekah, kemudian berkampung dengan orang Madinah. Daripada Madinah lah mereka mula akan berhadapan dengan tentera daripada Rom yang nak menguasai Mekah dan nak menguasai Madinah. Bala tentera daripada Madinah, daripada ahli bumi yang paling baik ketika itu. Tak ada dah. Sebab masa tu orang hok duduk negeri lain, negara lain tenggelam dalam maksiat, leka, alpa, jadi pengikut Dajjal ramai. Ramai masa tu, wa'iyyazubillahi min dzalik. Orang hidup zaman ni memang teruk lah. Teruk dah. Duduk mana-mana pun ramanya hak jadi pengikut Dajjal. Melainkan orang yang terpaksa menyembunyikan dirinya di gua-gua, berada dalam hutan, duduk dalam rumah mereka. Sebagaimana hadis yang disebut, tutup rumah dia, ikat anak dia, anak-anak perang dia, bini dia, ikat rumah. Jangan keluar. Kalau keluar lesat temu Dajjal dengan pengikut Dajjal, ikut Dajjal lalu. Amhui. Zaman tu zaman fitnah yang dahsyat. Maka orang yang paling memiliki kesedaran yang kuat sekali ialah penduduk Madinah. Mekah pergi Madinah gabung. Orang Madinah lah memang sejak dulu lagi, kerana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang penduduk Madinah ni orang yang terbaik. Bahkan dia anak cucu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kalau kita pergi Madinah, jangan buat celupan mulut kan. Kira nak baluh hukmu. Ya, tengok hati orang. Tengok hati orang. Orang lain pun jangan baluh orang. Tapi orang Arab jangan kita hati orang Arab ni tak apa baluh kan. Kena ni. Sebab anak cucu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena hormat toki-toki dia tu, tok-yang dia. Jangan buat cakap pun kita kau. Ya. Nak baluh belaka. Arab ni dok tibasa ni. Tak, jangan kata gitu. Jangan rah kata gitu. Dia tak, sebab mereka cucu cicit sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka duduk Madinah. Orang yang mati Madinah dia besar pahala. Kita kalau boleh nak mati Mekah dan nak mati Madinah, insya-Allah. Tak ada apa lain. Tak ada orang kok. Kita nak mati Pekang ke Ayung ni kok.
Tidak. Ayo doa tu mati pekang. Tidak. Mati pekang, mati apa tak dia supaya je tu. Dah. Yang penting iman betul dah. Tapi di antara tempat yang kita nak juga, di samping ada iman, di samping ada amal soleh, masa yang baik kita nak husnul khatimah. Tidur, mati, masa molek. Dah. Dalam keadaan molek. Masa molek dah. Masa hari Jumaat. Aku dah mati hari Jumaat. Tapi tidak mati mana? Kak nak beli nombor tato tak jadi kau. Hari Jumaat dah orang kata, oh berkat dia comelnya mati hari Jumaat. Tapi mati mana ngah beratus nak beli nombor tato? Tak pakai. Tak. Masa molek, keadaan molek, tepat molek. Tepat nak molek kau kalau boleh. Tak. Nak molek je kau. Tapi hak semua molek-molek ni Tuhan pilih. Kita berdoa tapi Tuhan pilih. Ada orang yang Allah Ta'ala tengok dah, dia pilih dah orang tu. Dia duduk kapur ni sihat je. Masa pergi Mekah tu orang tengok, nak pergi umrah tu orang tengok, oh segar demo Bala ni lambat sebelum ni kau erek peti hok mo nampak. Baik gau. Pas nak pergi Mekah ni nampak segar je. Sampai Mekah segar je. Pas sampai Madinah dak sihat lalu. Sebab Allah Ta'ala pilih dia nak suruh mati Madinah. Tak? Nak balik esok lusa, tak ada benda dia tengok tiket Allah. Salah tiket. Bukan hari ni balik, esok balik. Mati malam tu. Kerana Allah Ta'ala pilih orang tu. Pilih. Maka orang yang paling baik sekali ketika itu dalam suasana fitnah yang dahsyat ialah orang Madinah. Kerana mereka orang yang kuat imannya, selamat daripada dajjal dan bala tenteranya, dan mereka adalah anak cucu sahabat Nabi SAW. Apabila mereka berbaris, mereka buat sah nak perang dah, nak menuju ke Rom, nak menuju untuk membebaskan satu demi satu tanah air orang Islam. Maka berhadapanlah, bertembunglah dengan tentera Rom. Rom pun berkata, serahkan orang-orang kami yang telah ditawan, yang telah memeluk Islam untuk kami bunuh mereka. Bila bertembung, Rom ketika itu buat satu perancangan, mereka tak mau perang dengan orang Islam, nak berdamai. Tapi dengan satu syarat, mana-mana orang yang pernah kamu tawan masuk Islam, serah pada kami. Kami nak berperang, tak mau ganggu Mekah, tak mau ganggu Madinah, tak mau ganggu hak ni, tak apalah. Lalu kaum muslimin berkata, tidak, demi Allah kami tidak akan menyerahkan saudara-saudara kami kepada kamu. Lalu mereka memerangi kaum muslimin. Maka kalah 1/3 yang Allah Ta'ala tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Terbunuh 1/3. 1/3 tu mereka lari daripada medan perang. Bila lawang Rom, 1/3 ni lari dibunuh oleh tentera Rom. Dengan sebab zaman tu zaman yang sepatutnya puak ni sahaja yang boleh menjaga Islam, lari juga. Khianat yang begitu besar. Maka dalam hadis disebut hak 1/3 hak kena bunuh ni, Allah Ta'ala tidak menerima taubat mereka selama-lamanya. Ini 1/3. So, dosa. Terbunuh 1/3 yang merupakan syuhada yang lebih afdal di sisi Allah. 1/3 ni mati. Mati kerana apa? Mati syahid. Bawang sungguh-sungguh. Dan 1/3 menyerang dengan tidak terfitnah selama-lamanya, lalu menakluk kota Konstantinopel. 1/3 lagi menang. 1/3 ni selamat, dia menang, terus mara menuju ke Dimashq, ke Palestin, menuju ke Syria. Siapa kat Syria menuju ke Turki, menyelamatkan, akhirnya menawan semula kota Konstantinopel. Maka sementara mereka membahagikan harta rapasan perang, menang dah ni, dapat tawang kota Konstantinopel, bagi harta rapasan perang, mereka menggantungkan pedang-pedangnya di pokok zaitun.
Kok zaitun. Kok zaitun ni banyak di Syria, di Syam banyak. Ngoh dah selamat dah, jaya dah kuasai kota Konstantinopel. Berehat. Gantung pedang tu orang panggil kinayah, gambaran rehat dah. Tak pedang lah. Rehat kita relax lah, nyanda pokok lah ke. Ngoh dengan nyanda tu tiba-tiba syaitan berteriak kepada mereka. Dengar suatu suara yang dalam hadis ni sebut syaitan. Sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu pada ahli keluarga kamu. Ni syaitan ni. Maknanya propaganda yang disebarkan ketika itu, syaitan berteriak. Syaitan kata mu hak perang sampai ke kota Konstantinopel, jauh perang ni. Al-Masih turun telah membiarkan keluarga kamu dibunuh oleh musuh-musuh. Tak jaga pun. Mu perang suruh saja je. Mu perang sungguh-sungguh sampai jauh, tinggal tanah air, tak ada orang layang keluarga mu dah. Syaitan nak tengok. Maknanya sepanjang zaman, sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia ataupun alak syaitan. Syaitan guna alak ni. Ni syaitan guna alak ni. Ni saya boh yang malam boh. Dak ayuh cara buat Islam lah, dak ayuh cara korang lah, jangan layang pergi kain orang lah. Ni tak syaitan. Maka tiba-tiba syaitan berteriak kepada mereka, sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu pada ahli keluarga kamu. Lalu mereka keluar. Bila dengar cakap gitu, bimbang, sedih kerana ahli keluarga mereka terpengaruh juga sikit, keluar. Dan demikian batil apabila mereka tiba di Syam. Sampai di Syam mereka cek semula, betul tak cerita tu? Cek-cek cerita tu tak betul. Al-Masih belum lagi diturunkan oleh Allah. Syaitan ni buat Allah cerita. Tak turun lagi. Cerita tu pelawak apabila mereka sampai di Syam dan keluar daripada Syam. Maka sementara mereka bersiap sedia untuk berperang seterusnya, mereka meluruskan saf. Mereka pun jalanlah. Syam tu sampai Palestin. Tak? Sampai di Palestin, Nabi Isa tak turun lagi. Anak beranak boleh ada lagi. Ada benda lagi, syaitan yang punya pasal. Syaitan buat jahat dah. Tiba-tiba mereka pun duduk di Palestin. Palestin jaya dah kuasai, Masjidil Aqsa jaya dah bebas semayang. Tiba-tiba diiqamahkan salat. Lalu Isa bin Maryam pun turun. Masa itulah Isa bin Maryam turun dan mengimami mereka. Apabila musuh Allah melihatnya, Nabi Isa ni bila turunkan dia lah. Wallahu ta'ala a'lam. Turunlah sebagaimana selayaknya yang Allah Ta'ala buat bagi Nabi Isa. Turun lapuk macam terbang gitu ke. Wallahu ta'ala a'lam. Turun Nabi Isa. Bila musuh Islam ni tahu je Nabi Isa turun, termasuk Dajjal, apabila musuh Allah melihatnya, khususnya syaitan, iblis, Dajjal, maka ia lebur seperti leburnya garang dalam air. Acu. Tengok Maria, tengok Nabi Isa ni takut dah. Lebur dah, hancur dah. Kerana mereka tahu dah masa depan mereka akan hancur. Sekiranya ditinggalkannya, nescaya ia lebur sehingga binasa. Akan tetapi Allah membunuhnya di tangannya. Tapi Dajjal walaupun macam lembu dah. Kalau kita kok macam berasa kalah dah, berteriak lah. Dajjal ni tahu je Nabi Isa turun, Dajjal dan pengikut-pengikut dia mula berasa lemah dah, habis dah, kalah dah. Tapi tidak kalah binasa, hancur begitu. Berlaku perang, akhirnya Dajjal mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Maka darahnya diperlihatkan kepada mereka pada lembingnya. Sebab apa Allah Ta'ala matikan Dajjal di tangan Nabi Isa? Nak beritahu kepada seluruh umat ketika itu bahawa Dajjal ni makhluk Tuhan. Dajjal ni makhluk Tuhan, makhluk Allah Ta'ala.
manusia juga, walaupun Allah Ta'ala buat macam benda lain beza sikit, mata, kemudian ada sihir, ada benda-benda pelik, tapi Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Isa yang membunuh Dajjal keluar darah daripada lembing untuk membuktikan kepada orang zaman tu Dajjal ni bukan Tuhan. Sebab Dajjal mengaku Tuhan, pengikut Dajjal mengaku Tuhan. Tuhan warna keluar darah ke ni kata Tuhan. Tu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang seterusnya, wa an Yusir bin Jabir qala hajat rihun hamra bil Kufah فجاء رجل ليس له حجيرين إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة قال فقعد وكان متكئا فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام, dia tunjuk ke arah Syam. فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب فتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتله إما قال لا يرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم وما يخلفهم حتى يخر ميتا فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم فيرفضون ما في أيديهم فيقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. Dari Yusir bin Jabir katanya, angin merah bertiup di Kufah. Satu masa laku tiupan angin yang kuat warna merah di Kufah, Baghdad ataupun Kufah di Iraq sekarang. Lalu datang seorang lelaki yang tidak ada perkataan yang diulang-ulangi kecuali wahai Abdullah bin Mas'ud. Di Kufah berlaku satu keadaan, angin merah tiup ketika cerita ini nak disebut oleh Yusir bin Jabir. Berlaku angin, ada seorang lelaki mari, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika itu sahabat Nabi, duduk di Kufah, berada di Kufah. Telah datang kiamat. Lelaki ni kata, kiamat dah. Katanya
Maka ia duduk yang sebelumnya ia bersandar, maka ia pun duduk keadaan sandar. Lalu berkata, sesungguhnya hari kiamat. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun berkata, sesungguhnya hari kiamat tidak terjadi sehingga harta pusaka tidak dibahagikan. Tiba di suatu zaman tu teruk dah, harta pusaka tak bagi dah, tak bagi bab benda lah, bab benda. Sebab ramai dah mati dah. Kan mati orang ni, kan mati orang ni. Tak nak bagi mati, nak bagi mati. Perang yang dahsyat, akhirnya harta pusaka tak nak bagi dah. Dia dah. Ayah mati, anak mati, tok mati, anak mati. Dah. Nak bagi kan dia? Leni pun tak nak bagi dah. Tanya mana tanah-tanah. Dia dah. Nama tok nyang, nama tok tak nak bagi berai kali. Kata apa satu masa lagi harta pusaka tak nak bagi dah. Dan tidak bergembira dengan harta rampasan perang. Nak bagi harta rampasan perang pun tak suka. Apa tak suka? Mau bagi nak akan lawan. Itu hanya ada orang nak jual perang Melaka, pasal ada. Hidup susah. Hidup susah. Perang hok mau siang malam. Orang duk pasal bom letup perang. Ni pun dak perang pun pagi-pagi dia kita pergi cari ayam. Dia ayam ekor kabur tu dah. Kerak ayam banyak. Tak masak ada ayam ni orang beli belaka. Dia dah banyak negam dah ayam sikit dak. Banyak dah ni tak. Mana? Kurang ayam dah ni. Nak naik harga tu. Tengok gerak kita dah. Hak tu pun dak perang lagi. Soh dah. Ada dah. Ada susah dah. Tapi siapa satu masa kayak gini kata mu bagilah harta rampasan perang. Menang harta rampasan perang mah perak. Dah. Kalau mah perak nak beri ke orang. Dah fitih ada orang nak beli dah. Atau ada orang nak jual dah. Orang nanam musangking tak ada dah. Kok musangking acul pun dah. Macam Afghanistan fitih. Oh, learning Afghanistan kata dah. Fitih serok tinggi berjabur fitih. Mana? Begitu dia. Kemudian ia memberi isyarat dengan tangannya. Abdullah bin Mas'ud menunjukkan tangannya ke arah Syam, lalu berkata, musuh berkumpul untuk menyerang ahli Islam dan ahli Islam berkumpul untuk menyerang mereka. Perang yang besar ni berlaku mana? Di Syam. Syam tu mana? Masuk Jordan, Syria, Lebanon, situlah akan berlaku perang. Sebab apa berlaku perang situ? Sebab Rom dia menguasai belah Eropah tu. Pusat pemerintahan dia kota Konstantinopel, sepadan dengan Syria. Orang Islam Mekah Madinah ni pergi naik atas ni. Akan berlaku perang situ. Aku bertanya, adakah engkau maksudkan Rom? Kata Usaid bin Jabir ni, aku pun tanya Abdullah bin Mas'ud. Dah. Yang dimaksudkan perang masa tu perang apa ya? Perang Rom. Katanya ya. Dan ketika itu terjadi pertempuran yang amat dahsyat. Maka kaum muslimin mengambil perjanjian maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Sehingga masa tu perang bai'ah masing-masing orang Islam masa tu. Sebab musuh ni ramai depan. Tentera-tentera Islam ni nak elok daripada lari. Buat bai'ah. Bai'ah kali ni mati kita. Jangan lagi. Sikit menang, kalah, mati kita. Masa tu perjanjian yang mereka buat, bai'ah yang mereka buat tidak ada lain, mati. Mati. Tak. Dan memang orang juang sungguh ni gini ya. Kalau kita tengok bagaimana Omar Mokhtar bawa angkatan tentera lawan Itali. Omar Mokhtar walaupun mati dia tak digantung. Dia bawa satu angkatan tentera yang hebat walaupun tengah padang pasir lawan tentera-tentera Itali yang lengkap senjatanya, kereta kebal berbagai-bagai, dengan kuasa besar membantu Itali ketika tu. Kehebatan tentera yang dipimpin oleh Omar Mokhtar yang dianggap sebagai pejuang yang hebat sehingga hari ini
Tentera-tentera dia tu nak berhadapan dengan tentera musuh. Kenapa? Antaranya ikat kaki ni. Ikat kaki. Oh, kalau dah ikat kaki lari. Takut lari. Ikat kaki. Kata kebar mari, pijok. Mati. Macam mana pun mati. Ni orang yang boleh menang, orang yang bai'ah mati je. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam. Perang malam aja, slow sikit perang. Pak malam. Maka mereka ini dan mereka ini kembali semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Akhirnya kerana perang dah letih masing-masing, mu berundur sikit, orang berundur, Islam pun berundur. Kemudian hari kedua kaum muslimin mengambil perjanjian maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Hari kedua perang pula. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam. Malam berarti betul. Tak? Berarti rehat betul. Maka mereka ini makna musuh, tentera Islam kembali. Semua tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Kemudian hari ketiga kaum muslimin mengambil perjanjian maut kepada sekumpulan tentera tidak akan kembali kecuali menang. Lalu mereka berperang sehingga terhalang dengan malam. Maka mereka ini, yakni kufur, tentera kafir, tentera Islam, kembali masing-masing tepat markah masing-masing. Semuanya tidak beroleh kemenangan dan habis perjanjian. Dan apabila hari keempat, ahli Islam yang masih ada bangkit menyerang mereka. Lalu Allah menjadikan kekalahan ke atas mereka. Mereka melakukan peperangan yang tidak pernah dilihat seumpamanya, sehingga burung yang terbang di sisi mereka tidak melewati mereka, melainkan ia jatuh lalu mati. Tak tahulah gana perang. Tengok anak panah tu bersipang siur sehingga burung terbang mampu. Ni dah panah petir habis. Allahu akbar, dahsyatnya perang. Maka Banu Ab bermusuhan. Banu Ab ni maknanya adik-beradik. Anak beranak pun temu, anak beranak pun balah. Mereka seramai 100 orang, maka tidak tinggal daripada mereka. Ada juga kata Banu Ab ni satu kabilah yang bersama dalam tentera peperangan tu mula balah, mereka mula membunuh sesama sendiri. Maka harta rapasan mana yang mengembirakan atau peninggalan mana yang dibahagikan, masing-masing tak gembira. Kalau menang pun boleh harta rapasan perang, toki yang mati, boleh saka dok kapung. Ada tanah kapung. Tak bergembira. Sementara mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba mendengar kemudaratan yang lebih besar dari itu. Mereka didatangi teriakan, sesungguhnya Dajjal. Ni kalau berdasarkan hadis ni, cerita ni berlaku perang ni awal lagi. Mana perang ni berkali-kali. Tadi perang sehingga akhirnya menang, berjaya menguasai Palestin dan turunnya Nabi Isa. Ni perang awal lagi ni. Perang di kalangan orang Islam yang begitu dahsyat, belum keluar lagi Dajjal. Rom dengan orang Islam, peperangan dunia yang sangat besar ketika itulah. Sebab tu orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian menganggap Dajjal lah yang menyelamatkan Rom, menyelamatkan tentera Rom berhadapan dengan tentera Islam. Masa ketika itulah dengar teriakan, sesungguhnya Dajjal telah meninggalkan wanita-wanita dan kanak-kanak mereka. Maka mereka membuang apa yang ada di tangannya, dan mereka datang lalu mengiring 10 tentera berkuda untuk meninjau perkara itu. Seterusnya Rasulullah bersabda, cerita lagi, sesungguhnya kata Rasulullah, aku mengetahui nama-nama mereka. 10 tentera berkuda Islam tu nak tengok Dajjal keluar sungguh ke tak. Bangah perang dekat Syam tu, tentera perang besar. Ketika itu dengar teriakan, Dajjal keluar dah. Dajjal keluar dah, sedang menguasai wanita-wanita dan kanak-kanak, sedang mula berperang. Maka ketika itulah 10 tentera. Kata 10 tentera ni, kata Rasulullah, aku tahu nama orang ni. Nama hak 10 orang ni. Dan nama bapa-bapa mereka.
dan warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah sebaik-baik pasukan berkuda atas muka bumi pada hari itu. Allahu Akbar. Kesimpulannya, kita akan baca balik lagi. Kesimpulannya, hadis ini nak menceritakan akan berlaku satu peperangan yang dahsyat sebelum tibanya hari kiamat. Dan kita kena faham juga, ada hadis yang menceritakan bahawa Islam ini akan memerintah. Tetapi di waktu yang sama juga ada hadis yang menceritakan akan berlaku satu peperangan yang dahsyat yang menjadi ujian kepada orang Islam, sama ada orang Islam ketika itu sabar ataupun tidak, berasaskan iman mereka, berasaskan pegangan mereka terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan baca syarah hadis ini lebih panjang di masa yang akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.